Dari Mujahid Studio Balo, Lakaran Kehidupan bersama hos anda yang berhormat Andan Surah Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi sidang penonton sekalian di dalam siri Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Saya menjemput semua para penonton untuk berkongsi siaran ini dengan rakan-rakan masing-masing. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Lakaran Kehidupan ini adalah sebuah rancangan yang kita siarkan untuk sama-sama berkongsi pengalaman kehidupan semua segmen masyarakat, menelusuri latar belakang masing-masing serta mengutip pengalaman dan pengajaran daripada apa yang telah dikongsikan, yang bakal dikongsikan bersama. Sidang penonton dan mati Allah sekalian, kebijaksanaan bakal menatijahkan kejayaan dan kebahagiaan. Namun, jika kebijaksanaan tersebut disalahgunakan, maka dia bakal membawa penderitaan dan kesengsaraan. Oleh itu, kebijaksanaan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita haruslah digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan juga mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Sidang penonton sekalian, pada seperti mana siri-siri yang lepas, pada kali ini kita mengundang ke studio seorang lagi anak muda yang bakal bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman dan juga pengajaran. Juga akan sama-sama kita dapat kutip apakah yang boleh kita pelajari dan apakah yang boleh kita ambil sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara di atas kesudian hadir bersama TV Makmur pada malam ini untuk kita berkongsi sedikit pengalaman dan juga untuk para penonton yang menonton ini mendapat sedikit maklumat dan juga pengajaran daripada kehidupan saudara sendiri. Kita seperti biasa akan ada 3 segmen. Segmen pertama adalah pengenalan. Segmen kedua ada pasal harapan dan juga cabaran. Segmen ketiga adalah perancangan masa depan. Saya tak nak sebut nama seperti biasa, tak nak memperkenalkan saudara kepada penonton. Saya berikan peluang kepada saudara untuk memperkenalkan diri kepada penonton, apa sahaja yang rasa boleh dikongsi bersama pasal peribadi. Latar belakang yang rasa boleh dikongsi. Yang rasa tak boleh kongsi tu tak payahlah. Kita tahu kadang-kadang ada benda yang sulit tidak boleh dikongsi. Tapi mana-mana bahagian peribadi yang boleh mendatangkan pengajaran, semangat kepada penonton, saya harap saudara boleh berkongsi. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, terima kasih kepada Tim Makmur atas jemputan dan juga terima kasih kepada YB
sebagai host pada program hari ini. Okey. Nama Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman. Saya merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Kuantan. Bertugas sebagai pensyarah bahasa Melayu di Division Bahasa Melayu. Saya juga merupakan salah seorang daripada yang terlibat dengan bidang perniagaan Okey. dalam masa yang Nama tadi Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman. betul. Nama glamour ada nama glamour? Biasa panggil Cikgu Syafiq lah. Cikgu Syafiq. Biasa panggil Cikgu Syafiq sebab saya mengajar bahasa bahasa Melayu, jadi kat sekolah di universiti semua pakat panggil cikgu lah. Kekal nama cikgu tu. Dan saya juga terlibat sebagai salah seorang penceramah motivasi biasanya di sekolah-sekolah jika ada jemputan. Saya juga kalau boleh saya kongsikan pernah menulis buku lah, terlibat dengan penulisan buku. Dan sekarang ada 3 buah buku antologi yang telah diterbitkan. Buku motivasi, genre motivasi. Biasanya lebih kepada motivasi kehidupan kepada masyarakat. Dan saya menetap di Kota Sultan Ahmad Shah, di Kota Sas Kuantan. Sudah berkahwin, alhamdulillah. 3 orang anak dan seorang isteri. Dan saya berasal dari Perak. Saya orang Perak, bukan orang tempatan, orang Kuantan. Alhamdulillah Allah rezekikan saya bertugas di UIA dan ditempatkan saya di UIA kampus Kuantan. Itu secara ringkas. Cikgu Syafiq, daripada Perak dulu belajar di mana, kelulusan dan sebagainya, kalau boleh berkongsi? Boleh. Alhamdulillah YB, saya dulu bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Piang, kemudian bersekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kurau, kemudian menyambung pengajian di peringkat STPM, walaupun pada niat awal nak sambung di peringkat sebagainya, tapi alhamdulillah segalanya Allah lorongkan satu jalan yang terbaik. Mungkin pada awalnya saya nak sambung tapi bila fikir balik soal PTPTN, kalau kena pinjam PTPTN, tapi kalau sama STPM saya ada beasiswa waktu menyambung di tingkatan 6. Dan alhamdulillah selepas tingkatan 6 saya melanjutkan pelajaran di Ijazah Sarjana Muda di UiTM kampus Shah Alam. Habis daripada degree, alhamdulillah saya terus menyambung pekerjaan, terus mendapat pekerjaan sebagai guru sekolah, kemudian berhenti guru sekolah dan akhir sekali dengan jawatan sekarang lah berkhidmat di UIA kampus Kuantan. Jadi bermakna dalam tempoh pengajian tersebut daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai STPM hinggalah kepada apa sebenarnya hasrat dan cita-cita Cikgu Syafiq pada masa itu? Ini menarik YB kalau saya ceritakan sebab ada banyak drama. Ya. Kita daripada keluarga yang sederhana. Jadi kita ayah kerja mana? Dia kerja apa? Ayah kerja macam-macam lah. Dan akhir sekali ayah kerja sawah lah. Kerja kampung lah ni. Kerja tu akhir sekali berhenti dan sekali buat kerja tani. Jadi kita dah biasa hidup dalam keadaan serba sederhana, serba kekurangan. Jadi kita rasa satu benda yang mendorong untuk kita mengubah kehidupan. Jadi saya ingat lagi waktu saya belajar dulu, habis daripada sekolah menengah saya mula letakkan mindset untuk pergi lebih jauh. Sebab di antara keluarga saya antara yang termula masuk universiti. Jadi habis daripada tingkatan 5 dengan pencapaian SPM, saya sambung pelajaran di tingkatan 6. Nak cerita ni YB, apa yang mendorong saya ialah saya suka, yang apa yang saya kongsikan di sekolah-sekolah sekarang dalam ceramah motivasi saya ialah bagaimana kita mengubah kehidupan dengan pendidikan. Daripada kecil saya, antara cita-cita saya adalah menjadi cikgu. Memang betul lah, tercapailah cita-cita tu. Cikgu. Kita tak tahu laluan untuk kita mencapai kejayaan untuk menjadi seorang cikgu. Ataupun sekarang ni Allah takdirkan saya jadi pensyarah lah. Semuanya apa yang saya nak bagi tahu ialah waktu tingkatan 6 tu
Saya daripada sekolah lain pergi bersama kita dalam sekolah lain tapi dipilih sebagai ketua pengawas. Satu cabaran bila kita bukan daripada sekolah asal dan kita pergi sekolah lain itu dilantik sebagai ketua pengawas. Iaitu nak mengubah ataupun nak merencanakan satu menguatkuaskan undang sekolah dengan pelajar yang tak kenal kita. Jadi di situ saya mendapat banyak ujian iaitu dikritik, dikecam oleh pelajar sana. Biasalah bila biasa. kita jadi pengawas ni Biasa. confirm kena NT lah, terutama ketua pengawas. Okay, jadi saya selalu bersembang dengan seorang guru sekolah tu, memang dia banyak motivasi saya. Maksudnya saya bermula dengan cabaran di situ. Sambung di UiTM Shah Alam ketika ijazah. Okay, saya dah memahami bagaimana menjadi leader. Di peringkat sekolah saya tahu cabarannya dan saya memang niat tak nak terlibat dengan apa-apa penglibatan di UiTM. Tapi Allah takdirkan saya iaitu saya diminta untuk bertanding dalam pilihan raya kampus. Dan Untuk JPP dia untuk panggil apa? MPP, MPP. Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi pada semester kedua, semester 1 dan semester 2 dia arah bertanding. Masih lagi orang kata semester 2 junior lah dikatakan. Tapi dia arah bertanding pada semester 2 dan alhamdulillah ketika itu saya memang tak boleh nak menolak sebab dekan yang arahkan bertanding. Jadi bila bertanding menang. Majoriti. Mewakili sekolah lah ni. Mewakili school. Apa dia panggil? Di fakulti. Dan menang peringkat fakulti dengan majoriti lah. Jadi leader di UiTM pula. Okay. Jadi satu benda yang saya perasan ialah apa benda yang kita tak suka Allah takdirkan. Cuma pada waktu itu kita tak memberontak sebab kita akur. Kita akur dengan ketetapan dan waktu memegang sebagai leader di UiTM di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar saya dilantik sebagai exco kerohanian dan kaunseling. Satu benda yang kena dengan jiwa iaitu saya suka memberi motivasi kepada orang lain. Dan banyak benda yang saya belajar di UiTM, menjadi pemimpin pelajar, menjadi orang yang selalu memotivasikan pelajar di sekolah-sekolah. Dan saya bawa benda itu sampailah hari ini dan saya suka sangat berkongsi. Bukan sebab kita berjaya YB, tapi sebab kita berkongsi susahnya kita nak dapat apa yang kita dapat hari ini. Menarik. Tapi cikgu, apa yang mendorong ataupun yang mengekalkan motivasi cikgu ni untuk walaupun sebab tu Allah sebut dia tidak akan uji seseorang, tak akan letakkan beban setakat selagi kemampuannya, atas kadar kemampuan. Maknanya kemampuan kita hanya akan kita tahu bila kita diuji. Maknanya apa yang Cikgu Syafiq lalui itu adalah Allah dah tetapkan ini kemampuannya. Boleh diuji lagi. Maksudnya kita kena terima ujian supaya kita lebih matang, lebih baik dan gunakannya. Cuma sekarang ni saya nak tanya sedikit. Sekarang sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa, berapa tahun dah jadi pensyarah? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Apa perbezaan yang Cikgu Syafiq boleh tengok masa mengajar di persekolahan dengan suasana di universiti sekarang? Terima kasih atas soalan yang dibuka oleh YB. Pertama sekali cabaran apabila menjadi pendidik di sekolah dan juga di universiti sepanjang lebih kurang dah 7 tahun, 8 tahun lebih kurang saya terlibat dengan pendidikan. Cabaran hari ini ialah kita nak memberikan motivasi kepada pelajar seperti apa yang kita lalui dulu. Tapi hakikatnya tak boleh YB. Tak sama. Zaman didikan kita dididik dengan zaman kita mendidik satu jurang yang kita tak boleh nak samakan. Antara benda yang saya selalu nasihatkan pelajar ialah zaman kita dulu adab kita dengan guru tu tinggi. Antaranya saya kalau di UiTM dulu tak pernah WhatsApp. Bukan tak pernah WhatsApp, memang WhatsApp pun tak ada zaman tu. Betul. Tak pernah kita kontak pensyarah kita di luar waktu pejabat. Okay? Dan itu saya tekankan ketika saya mengajar di UIA, iaitu adab dengan pensyarah. Saya sangat tekankan iaitu tak boleh ganggu di luar waktu pensyarah bekerja. Tapi akibat kita didesak dengan teknologi dan sebagainya, kadang-kadang pensyarah kena akur. Kadang-kadang malam pun yang ada dengan WhatsApp kita terpaksa balas. Kalau tak balas nanti dianggap kita tak berkomunikasi dengan pelajar dan sebagainya. Cuma penekanan itu satu benda yang saya sangat tekankan iaitu adab. Perbezaan ketara apabila kita nak mendidik pelajar yang bijak pandai ni dengan adab, satu benda yang susah mereka nak buat. Satu benda yang mereka nak
nak apply tu satu benda yang jadi lain pada kehidupan mereka. Kita dulu kalau dimarahi oleh pensyarah, dimarahi oleh cikgu, kita rasa rendah diri, kita rasa takut sebagainya. Tapi rasa zaman sekarang kalau kita marah, tegur dan memberi hukuman sebagainya, laman sosial terbentang luas untuk mereka utarakan ketidakpuasan hati. Maksudnya di sini situasi dahulu adalah sangat berbeza dengan situasi sekarang. Walaupun dalam senario yang sama, iaitu belajar dan mengajar. Guru dulu mengajar, situasi dia berbeza dengan situasi, tapi senario mengajar tetap sama. Tetap sampai. Apa cabaran tu pun? Apa lagi yang aktiviti yang Cikgu Syafiq libatkan diri? Masih belajar, sambung belajar? Belum lagi, Belum lagi. Okey. Apa aktiviti lain yang Cikgu Syafiq sedang ceburi sekarang? Seperti saya sebutkan tadi, saya juga terlibat dengan memberi ceramah-ceramah motivasi Ceramah motivasi. di sekolah ataupun di karya jemputan dalaman UAE pun selalu dijemput untuk memberi ceramah ketika minggu ta'aruf Okey. kepada pelajar-pelajar baru. Belajar baru. Dan juga saya banyak memberi motivasi di sekolah. Bukan sebab kita rasa kita dah berjaya, YB. Saya berada di tahap ini pun saya tak pernah anggap kita berjaya. Cuma kita berharap kepada anak-anak muda terutamanya. Satu generasi yang bakal menggantikan kita. Kita mengharapkan bila dengan kita menyampaikan balighu anni walau ayah, kata Nabi, satu mengajak kepada kebaikan walaupun dengan satu ayat, kita nak generasi ke depan itu lebih baik pada generasi kita. Betul. Dan saya juga terlibat dengan perniagaan, saya maklumkan tadi. Pertama, bisnes yang saya terlibat sebagai individu yang menyediakan perkhidmatan kereta sewa. Kereta sewa. Dan juga yang kedua, bisnes yang saya sebut sebagai bisnes PKP lah. Bisnes PKP yang saya bermula pada Mac 2020. Okey. Sebagai salah seorang pengeluar produk cincau muslim. Cincau muslim. Okey. Apa yang menjadikan perniagaan ataupun perkhidmatan sewa kereta ini bidang pilihan Cikgu Syafiq? Jauh sangat tu daripada seorang universiti pensyarah jadi peniaga kereta sewa ni. Saya merasakan YB waktu usia muda ni, ada orang kata usia muda untuk kita kita panggil apa? Enjoy lah, ataupun memanfaatkan usia muda untuk berseronok. Tapi saya rasa usia muda ni untuk kita mengumpul, bukan mengumpul kekayaan YB, tapi mengumpul sebanyak mungkin usaha kita untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Ada orang kata mengusahakan kereta sewa ni menguntungkan ataupun mengejar keuntungan. Pada saya buat kereta sewa, kadang-kadang pelajar yang sewa minta diskaun. Ada yang tak mampu nak bayar penuh, tapi kita bagi diskaun. Apa-apa pun kita buat, semuanya untuk memberi kemudahan ataupun memberi kebaikan, manfaat kepada orang lain. Saya buat kereta sewa pertama sekali memberi kemudahan kepada pelajar atau orang lain di luar yang memerlukan, yang tak ada kenderaan dan perlukan kereta sewa. Sebab saya pun pernah. Ada berapa biji kereta sewa? Ada berapa kereta? Setakat ni ada 4 buah lah. 4 buah. Jenis kereta kalau tak keberatan yang mahal Kita sekali sedan, atau kereta biasa, biasa saja. Sedan biasalah. Pasaran kebanyakannya pelajar UIA, pelajar UIA dan juga pelajar daripada institut pendidikan lain lah. Sekitar yang sekitaran Kuantan ni lah. KYP. Okey. Orang biasa boleh ada sewa juga. Okey. Macam mana Cikgu Syafiq bahagikan masa untuk kerjaya, keluarga dan juga berniaga ni? Benda tu satu cabaran yang besar juga apabila kita terlibat dengan perniagaan dan juga kita juga bekerja makan gaji. Dan kita juga memiliki tanggungjawab lain dengan masyarakat dan sebagainya. Antara benda ialah kekangan masa. Tapi saya rasa satu benda yang saya belajar waktu sekolah menengah sebagai ketua pengawas dengan MPP waktu zaman universiti, banyak mengajar saya untuk menyusun jadual kehidupan. Kalau saya ingat YB zaman saya sekolah, zaman saya di UiTM dulu, ada satu buku kecil yang saya akan simpan di poket. Berserta dengan satu pen. Semua benda yang saya nak buat hari itu atau hari esok atau hari apa saja urusan, saya akan tuliskan dalam buku tersebut. Termasuklah sekalipun nak isi minyak motor. Sebab pada saya 1 minit sangat berharga untuk menyusun laluan perjalanan. Kadang-kadang kita dah terlajak stesen minyak motor, kita terpaksa patah balik, satu benda yang merugikan. Jadi kalau saya nak pergi laluan untuk beli buku, sepanjang laluan apa benda saya boleh selesaikan tugasan, saya
dah tik dah. Baik. Satu benda yang membantu saya hari ini adalah saya menyusun benda keutamaan tersebut dalam kehidupan dengan guna buku. Okey. Apa saya tugasan masukkan, Sekarang ni masih lagi amalkan benda tu ataupun cuba amalkan tapi tak tidak dapat ikut boleh, dengan tak boleh. Mungkin bukan dengan buku cikgu, mungkin sekarang sebab dah ada Smartphone. Betul. dah ada smartphone, Betul. ada dalam Saya kalender. sekarang ada bila dah smartphone, kita semua tulis dalam smartphone. Dan saya rasa benda tu masih dikekal, cuma saya rasa tak boleh nak commit macam zaman Macam zaman dulu. Zaman dulu boleh follow betul-betul. Sekarang saya rasa dah lari. Maksudnya di sini Cikgu Syafiq, bila kita ada perancangan, kita ada susun atur perjalanan dan jadual yang baik, kita boleh ikut, boleh bahagi masa. Tidak ada istilah tak cukup masa. Sebab setiap daripada kita diberi 24 jam. Betul. Tidak ada orang diberi lebih daripada 24 jam. Dan tidak ada orang yang diberi kurang daripada 24 jam. Semua dapat 24 jam. Cuma cara kita mengatur dan menyusun cara kerja kita supaya dia dapat dilaksanakan. Baik. Betul. Kita rehat sebentar cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan beberapa persoalan lagi yang boleh kita kongsi bersama. Kita rehat sebentar. TV Makmur. tvmakmur.com, sebuah saluran TV atas talian yang dijayakan oleh sekumpulan sukarelawan yang komited. Antara aktiviti TV Makmur adalah membuat siaran langsung majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib, kuliah duha, forum, ceramah dan bermacam majlis yang memerlukan khidmat siaran langsung. TV Makmur adalah platform penyiaran yang tidak berorientasikan keuntungan, maka kami memerlukan sokongan dan sumbangan anda untuk meneruskan operasi kami. Salurkan sumbangan anda ke laman web dana.tvmakmur.com atau terus ke akaun Maybank 5560 2006 6810. Terima kasih kerana membantu. Semoga Allah mengganjari anda dengan sebaik-baik balasan. Kembali para penonton sekalian, bersama saya hos anda, Andan Surah Rabu, di dalam rancangan Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Sekali lagi, saya menyeru kepada para penonton untuk berkongsi siaran ini dengan rakan-rakan di media sosial masing-masing supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai penonton dan lebih ramai mereka yang boleh mengikuti siaran ini. Begitu juga kita mengharapkan dermawan-dermawan untuk memberikan sumbangan bagi memastikan operasi TV Makmur ini dapat berjalan dengan baik seperti mana yang dinyatakan, dipaparkan dalam skrin, di layar skrin anda sekarang. Baik, Cikgu Syafiq, kita kembali dalam segmen yang kedua ini. Seterusnya saya ingin bertanya, Cikgu Syafiq seorang pensyarah, kemudian melibatkan diri dalam perniagaan, meniaga kereta sewa. Kemudian sekarang ini buat apa? Cincau. Buat cincau. Cincau apa dia panggil? Cincau cikgu. Cincau cikgu. Okey. Brand cikgu. Brand dia. Okey. Cuma kita nak berkongsi dengan para penonton ini apa yang menyebabkan, pertama, apa yang menyebabkan cikgu berminat? Dah ada kerja dah sebagai pensyarah. Kenapa pula terlibat dengan perniagaan? Lepas ada satu niaga pula, tambah lagi perniagaan satu lagi. Apa yang menyebabkan cikgu berminat dan apakah cabaran yang cikgu sedang hadapi semasa menguruskan kerjaya dan juga perniagaan? Terima kasih kepada YB atas soalan yang diutarakan. Pertama, walaupun saya bekerja sebagai pensyarah, kerja makan gaji lah orang kata ya. Dah ada pendapatan tetap, tapi pada saya orang muda kena manfaatkan masa, sebabkan masa yang terluang tersebut boleh membunuh kita. Kita kadang-kadang terleka, sedangkan masa yang ada tu boleh memanfaatkan kita dan juga orang lain. Bila saya ada masa
keluar, ada masih lagi ada masa lompong di waktu malam sebagainya. Saya rasa ada benda yang saya perlu memberi ruang kepada orang lain untuk dapat manfaat. Tadi saya sebut tadi, kita sewa lah. Apabila saya ada kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang lain, kenapa saya tak manfaatkan benda tersebut? Jadi saya beli kereta, bukan kereta second hand, kereta baru. Kereta baru Kereta baru buat kereta sewa. Berapa modal mula-mula beli kereta? Saya ambil semua full loan lah. Full loan. Jadi kita bayar installment dengan beli 4 biji sekali ataupun satu-satu? Saya beli cuma 2019 saya beli 2 biji sekali. Bulan 4 dan bulan 8. Bulan 4 sebiji dan bulan 8. Untuk memenuhi keperluan. Bila ada permintaan, jadi kita rasa kereta sewa tak cukup, jadi kita tambah lagi satu lah bulan 8 tahun lepas. Itu saya rasa yang terakhir sebelum kita diserang dengan wabak COVID-19 pada 2020. Yang sangat terkesan kita sewa antara yang terkesan. Memang tak jalan tu lah. Memang tak jalan sebab dah PKP sebagainya. Tapi muncul ada moratorium lah waktu tu. Okey, balik pada tadi, saya rasa perlu beri manfaat antaranya memerlukan perkhidmatan saya ialah pelajar-pelajar di kampus yang tidak mempunyai kenderaan seperti motosikal dan tidak mempunyai kereta apatah lagi. Jadi mereka perlu keluar untuk membeli barang, keperluan sebagainya. Jadi mereka tanya kepada saya, cikgu ada tak kereta yang boleh kami pinjam, boleh dengan pinjam. Jadi saya rasa apa salah yang boleh jadikan sewa. Okey. Dan dalam masa yang kita bagi harga yang lebih baik, harga yang lebih berpatutan kepada pelajar. Yang kedua, bila saya dah terlibat dengan kereta sewa, saya rasa ada satu benda lagi yang minat yang jadi cenderung untuk saya terlibat ialah apabila kita rasakan saya tengok orang buat cincau ataupun saya ikut adik ipar saya yang buat cincau, dan saya mulakan buat cincau tu pada PKP bulan Mac 2020. Sebulan dekat rumah YB tepu kepala bila tak kerja. Sakit kepala bila kita dah biasa sibuk. Jadi saya rasa sebelum puasa tu saya launching cincau cikgu. 3 hari sebelum puasa saya launching dan alhamdulillah bulan puasa satu benda yang saya tak pernah rasa ialah keseronokan berniaga. Walaupun kita di dalam tempoh PKP tapi bisnes cincau, ya Allah, bulan puasa memang permintaan saya dengan luar biasa. Buat 2 orang saja waktu itu. Buat di dapur rumah. Buat di rumah, di dapur rumah, tapi memenuhi tuntutan masyarakat, permintaan masyarakat terhadap cincau. Hampir saya berhenti seminggu sebelum raya. Alhamdulillah sales boleh katakan sehari itu boleh katakan 140 pack jelly cincau jelly. Dan alhamdulillah saya rasa tak rugi kalau saya teruskan projek bisnes cincau tu. Habis puasa dengan ada permintaan di pasar raya, saya masuk di pasar raya Isyad Bandung, pasar raya Darul Makmur, Bukit Setongkol, dan juga Smart IM5. Itu pasar raya, 3 pasar raya, dan mini mart banyak lagi lah saya masuk setakat ni. Dan sampai sekarang saya masih kekal buat cincau Muslim. Dan satu benda yang saya nak tekankan lagi lebih lah, saya rasa itu satu fardu kifayah lah. Cincau halal dikeluarkan oleh banyak keluaran yang bukan Muslim. Jadi saya rasa satu tanggungjawab juga untuk saya keluarkan cincau. Jadi sekarang ini masih mengajar, berniaga kereta sewa, dah mula balik pick up, dah mula balik diterima, dan cincau menjadi satu fenomena baru, produk baru kepada cikgu. Jadi sekarang ni ada orang kata terlalu banyak benda kita nak buat ni, kadang-kadang tidak mencapai kejayaan seperti mana dia harap. Apakah Cikgu Syafiq tak lihat benda ini sebagai satu gangguan sebab terlalu banyak nak fokus mana? Kerja lagi, niaga satu lagi, ataupun pandangan Cikgu Syafiq untuk buat dengan pelbagai perkara ini dia boleh memberikan sesuatu yang lebih baik atau lebih berkesan? Pada pandangan saya dia bergantung kepada individu juga. Keupayaan individu. Betul. Untuk mengurus. Dan saya rasa memang betul lah kemampuan manusia itu terhad. Dan saya tak menguruskan seorang diri. Apabila kita banyak perniagaan dan kita lebih bijak untuk mengagihkan tugasan-tugasan tersebut kepada orang lain. Tadi saya agihkan tugasan tersebut dan tentulah isteri saya. Boleh katakan partnership lah. Mana rakan bisnes. Rakan perniagaan. Dan juga perniagaan cincau bukan lagi saya dan isteri buat di dapur rumah. Kerana sebelum ni waktu PKP saya dengan isteri tak bekerja dan kita boleh buat. Bila dah kita dipanggil untuk masuk kerja dalam tempoh yang kita dah boleh bekerja PKPP, jadi kita cari pekerja. Dan berapa orang pekerja sekarang? Setakat ni kita ada, saya hire part time lah, full time lagi 2 orang. 2 orang pekerja. Baru saya tahu YB bila kita dah ada bisnes, rupanya ramai di luar saya perlukan pekerjaan.
Satu benda yang saya fikir lagi, alangkah bagusnya bila kita berkembangkan lagi bisnes dan berapa ramai lagi pekerja yang kita ambil untuk bekerja. Sebab itu dalam Islam pun perniagaan ini adalah merupakan 90% daripada sumber rezeki itu datang daripada perniagaan. Betul. Sebab kita boleh bagi rezeki pula kepada peluang rezeki kepada lebih ramai Betul. bila kita berniaga. Jadi Cikgu Syafiq sekarang ni, apakah cabaran paling besar yang sedang Cikgu Syafiq hadapi sekarang? Yang saya rasa cabaran terbesar ialah saya bermula dengan bisnes ni dengan tidak ada apa-apa pinjaman daripada luar. Okey. Kita bermula dengan bajet sendiri lah. Okey. Maksudnya kita sewa apa yang mampu kita beli dulu sebuah dengan full loan lah. Bukan deposit, sebab kita pun ada komitmen yang lain kan. Ya, ya. Cuma alhamdulillah waktu PKP 2020 Mac 2020 Ya. memang alhamdulillah kita gaji tak ada orang tak terkesan sebab gaji jalan. Kita bersyukur. Ada orang gaji terkesan. Tapi apa yang saya manfaatkan ialah apabila nak mulakan bisnes, baru saya tahu modal untuk bisnes sendiri ni besar sebenarnya. Sebab tu ramai orang luar sana nak sangat buat bisnes tapi tak ada kemampuan di sudut kewangan. Pertama tak boleh pinjam tekun suka-suka hati sebab tak ada SM setahun sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan ada moratorium, duit rumah tak perlu bayar, duit kereta tak perlu bayar, duit itulah saya mulakan dengan modal bisnes dan dengan isteri. Untuk buat perniagaan. Beli chiller, beli barang-barang keperluan perkakas dapur sebagainya, semua benda yang harga ratusan ringgit, ribuan ringgit. Jadi saya rasa itu cabaran terbesar. Bila kita nak gunakan gaji bukan untuk saving waktu tu, tapi untuk pelaburan. Entah untung entah rugi tak tahu lagi, tapi kita rasa tak apalah, daripada kita tak bayar rumah, daripada kita simpan saja, baik kita guna untuk modal perniagaan. Sudah pasti peniaga mesti ada risiko. Betul. Dan risiko perlu kita ambil. Betul. Jika kalau kita tidak mahu mengambil risiko, kita akan duduk tempat macam jadi cikgu, jadi pensyarah sajalah. Betul. Tidak ada risiko langsung. Selesa. Duduk selesa dan sebagainya. Itu memang perkara yang perlu kita hadapi dalam soal bila kita nak menceburkan diri dalam perniagaan ini. Baik. Cikgu Syafiq sekarang ini bermula perniagaan dengan modal sendiri, tidak ada sebarang pinjaman dibuat, lepas tu perkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya, sedang telah berada dalam kedudukan yang baik dalam keadaan sekarang ini, selesa sedikit berbandingkan sebelum ini, dan dapat beri peluang pekerjaan kepada sambilan kepada 2 orang pekerja. Ada tak dalam perancangan ataupun dalam perkara yang nak dibuat hari-hari ini, Cikgu Syafiq nak melihat bagaimana nak memperkembangkan perniagaan tersebut? Memang ada YB. Kalau ikutkan kepada sasaran saya dengan isteri, kalau boleh pekerjaan ataupun perniagaan ni nak dikembangkan ke peringkat lebih jauh lah. Untuk beri ruang kepada orang lain untuk mohon kerja dan mendapat rezeki daripada perniagaan kami. Dan juga ada perancangan juga, isteri saya nak berhenti awal kerja katanya. Isteri kerja apa? Isteri kerja bank. Kerja bank. Kerja bank. Jadi antara benda yang membangkitkan semangat kami juga ialah isteri dia lebih kepada, kalau boleh dengan bisnes ni mampu untuk menampung keperluan keluarga dan mampu beri manfaat kepada masyarakat. Dia nak berhenti kerja sebab lebih baik difokus kepada keluarga, dapat jaga anak. Sebagai sekarang kita bekerja dua-dua, balik petang, maghrib sebagainya, anak hantar ke sekolah kan. Jadi bila dia rasa dia boleh berhenti kerja dengan bisnes, itu pandangan kami untuk kembangkan lagi ke peringkat lebih jauh lah. Baik. Ada minta pinjaman mana-mana, percubaan ataupun berhasrat untuk meminjam untuk nak kembangkan perniagaan dan sebagainya? Setakat ni belum lagi. Cumanya pada tahun 2020 ni, antara benda yang saya rasa teruja ialah kami dah mula daftar syarikat. Sebab sebenarnya mula sebagai illegal kan. Kita buat bisnes illegal. Bila kita nak berancang untuk ke depan lebih jauh, saya dah mula daftar perniagaan pertama, Cikgu Biz Empire untuk cincau, dan juga satu perniagaan lagi yang didaftarkan ialah Cikgu Car Rental untuk kereta sewa. Jadi satu daftar pada bulan Julai, satu daftar pada bulan September 2020. Jadi 2 perniagaan didaftarkan pada tahun ni lah. Dan untuk meminjam tu, saya yakin dan percayalah mana-mana syarikat pinjaman pun ataupun tekun sebagainya, dia perlukan tempoh matang
sebuah syarikat yang daftarkan. Jadi buat masa sekarang ni kita masih lagi gunakan modal sendiri. Rolling daripada apa yang kita dapat perniagaan sebelum ni, dan kita rolling balik. Dalam masa ni kita tambahkan lagi dengan duit gaji sendiri. Yang belum lagi balik modal lah. Duit gaji tu untuk tambah kembangkan lagi bisnes dengan modal sendiri lah. Right. Okey. Kita sambung selepas ini dengan segmen yang ketiga. Sementara itu kita rehat dulu. TV Makmur. tvmakmur.com, sebuah saluran TV atas talian yang dijayakan oleh sekumpulan sukarelawan yang komited. Antara aktiviti TV Makmur adalah membuat siaran langsung majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib, kuliah duha, forum, ceramah dan bermacam majlis yang memerlukan khidmat siaran langsung. TV Makmur adalah platform penyiaran yang tidak berorientasikan keuntungan, maka kami memerlukan sokongan dan sumbangan anda untuk meneruskan operasi kami. Salurkan sumbangan anda ke laman web dana.tvmakmur.com atau terus ke akaun Maybank 5560 2006 6810. Terima kasih kerana membantu. Semoga Allah mengganjari anda dengan sebaik-baik balasan. Kita kembali semula di dalam segmen ketiga siri Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Rakaman ini dilakukan di Mujahid Studio untuk siaran TV Makmur. Dan dalam segmen ketiga ini kita bagi peluang sedikit sekali lagi kepada tetamu kita Cikgu Syafiq untuk mempromosikan sedikit perniagaan beliau, dan kalau boleh dapat cerita sedikit apa yang menyebabkan cincau ini menjadi pilihan beliau sebagai perniagaan, daripada mana datangnya idea tersebut. Lepas tu baru saya bagi peluang untuk nak bertanya persoalan daripada saya. Sila juga. Okey, terima kasih YB atas soalan. Dan pertama, saya rasakan bahawa saya menceburkan bidang dalam perniagaan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, terutama kalau cincau ni yang biasa kita dapat di pasaran daripada produk bukan Islam. Dan tentu kita pun tak tahu dari sudut thayyiban, kebersihan yang mereka lakukan. Tapi bila kita buat sendiri, kita yakini dan kita mengikut prosedur. Apabila kita dah daftar syarikat, saya juga menghadiri kursus pengendalian makanan. Dan selepas tu mengambil suntikan typhoid. Dan juga kita ikut saluran dan kita ada tanggungjawab untuk melakukan yang terbaik, masukkan produk yang terbaik untuk masyarakat Muslim mengambil manfaat daripada produk yang kita hasilkan. Dan sebenarnya harapan saya untuk produk untuk bisnes saya, dua bisnes ini, bisnes kecil lah, saya sebut bisnes kecil. Kereta sewa saya harapkan dapat pergi lebih jauh, dapat beri manfaat kepada orang lain yang memerlukan perkhidmatan kereta sewa. Dan saya buat perkhidmatan kereta sewa di sekitar Kuantan lah masa sekarang. Maknanya semua di Kuantan, seluruh Kuantan boleh hubungi Cikgu Syafiq untuk nak mendapatkan kereta sewa. Kalau di Kuantan boleh like saya punya page Facebook, Kereta Sewa Murah Kuantan. Kereta Sewa Murah Kuantan. Baik. Kereta Sewa Murah Kuantan daripada Cikgu Car Rental. Sebab kalau type kereta sewa murah Kuantan mungkin banyak yang keluar. Boleh tengok Cikgu Car Rental. Cikgu Car Rental Cikgu Car Rental. Dan untuk cincau pun kita dah mula pergi keluar daripada pasaran Kuantan. Kita dah masuk pasaran di Maran, Lancang, ada ejen di Lancang, ejen di Maran dan di Dungun, Terengganu. Memang ada permintaan di luar daripada kawasan, tapi kita tak ada kemampuan untuk hantar ke sana. Dalam keadaan cincau juga produknya fragile, mudah rosak. Jadi kita perlukan lori atau kenderaan yang boleh hantar ke sana, lori sejuk, lori ais dan sebagainya kan.
Tapi itu ke depan, jangka Ya. masa ke depan, Ya. semua rancang. Bagi yang nak dapatkan cincau, kita sekarang memang kita masuk di Pasar Raya Irsyad Balok, kita masuk di Pasar Raya Darul Makmur Bukit Setongkol, dan juga Pasar Raya Smart di IM5, dan juga di mini market. Apa nama brand cincau dia? Cincau Cikgu, CHEGUU. Cincau Cikgu. Cincau Okey. Cikgu. Ya. Cincau ni dibuat daripada apa cikgu sebenarnya? Dia dibuat pada daun YB. Daun Daun. Oh, saya pun tak tahu Dan sebenarnya. daun tu diimport biasanya daripada Luar. China, Indonesia ataupun Filipin. Apa Tapi yang nama saya daun dapat itu? daripada Indonesia, Apa nama daun daun? cincau. Nama memang daun cincau. Nama saintifik saya pun lupa dah nama Okey, okey. saintifik. Memang dikenali sebagai daun cincau lah. Daun cincau tu dikeringkan. Kalau setahu saya lah, yang saya berborak dengan pembekal daun yang saya dapat tu, pembekal daun tu dia dapat daripada Endon di Jawa. Okey. Dan dia pokok cincau ditanam di kawasan pergunungan Gunung Merapi. Lereng-lereng bukit. Jadi bila dia nak keringkan, dia akan tebas dan dia akan biar kering macam tu saja. Cukup 3 bulan dah kering tu, dia akan bokap. Dia ambil. Jadi daun tu dimanfaatkan dan dieksport lah. Dan saya dapat direct pada sana. Menarik juga. Satu hari boleh saya pergi tengok macam mana daun cincau tu, rupa dia daun cincau. InsyaAllah. Saya tak pernah tengok lagi sebenarnya rupa daun cincau ni macam mana. Okey, baik. Sekarang ni saya bagi peluang di bahagian terakhir ni cikgu untuk bertanya saya apa-apa saja persoalan, peribadi boleh, umum boleh, apa saja yang terlintas dalam fikiran cikgu untuk bertanya saya. Saya bagi peluang. Okey, terima kasih YB atas ruang untuk bertanya. Memang sebagai anak muda banyak soalan nak tanya. Ya, sila. Saya sebagai salah seorang yang terlibat dengan perniagaan. Bila kita dah terlibat perniagaan, baru kita tahulah bahawa buat perniagaan ni perlukan modal yang sangat besar. Ya. Tak nafikan lah kalau tanya mana-mana makcik jual nasi lemak, kenapa tak kembangkan jauh, bukan dia tak nak pergi jauh, tapi tak ada modal. Ya. Atau dia tak tahu sumber yang dia boleh dapatkan bantuan untuk kembangkan perniagaan. Kalau semua orang tahu ataupun semua orang beri ruang untuk dapat modal, saya yakin semua orang nak kembangkan bisnes masing-masing. Jadi saya antara orang yang terlibat dengan bisnes, dan saya rasakan bahawa bila nak pergi jauh, bila tengok modal, kita buat calculation, besarnya modal. Jadi soalan saya kepada YB lah, sebagai anak muda yang nak cebur bidang perniagaan ni, apa cadangan YB kepada anak muda? Adakah kena takut ataupun kena berani buat sahaja tapi dengan ilmu? Kedua, apa cadangan YB tentang laluan ataupun di mana mereka boleh dapatkan sumber-sumber di sudut kewangan yang boleh membantu mereka memulakan perniagaan, terutama selepas PKP ni ramai yang berhentikan kerja. Tak nafikan anak muda ramai yang menganggur. Dan ada juga yang sampai baru berkahwin, kerja kena buang, anak terabai, isteri bergaduh suami isteri. Banyak kesan daripada dia berhentikan kerja, dan saya rasa bisnes antara satu peluang untuk setiap orang memulakan satu kehidupan yang baru. Suasana yang ada pada hari ini memang tidak dapat kita lari daripada melihat peluang-peluang baru, peluang-peluang yang sebelum ini kita tak pernah nampak untuk kita nak meneruskan kehidupan. Suasana hari ini menuntut juga para belia untuk berani. Tidak perlu takut ataupun tidak perlu rasa curiga, tapi keberanian perlu diiringi dengan ilmu dan pengetahuan supaya mencuburi bidang dalam bidang perniagaan. Kita lihat terutama sekali orang Islam, orang Melayu, kita kena keluar dan tukar mindset kita, pemikiran kita daripada pekerja kepada peniaga. Sebab kita tahu orang Melayu ni memang daripada dulu, sebab mungkin ini dirancang oleh penjajah. Orang Melayu mindset dia mesti kerja kerajaan ataupun bekerja. Orang Cina yang menguruskan perniagaan. Sebab India duduk sebagai petani, pekebun di estate dan sebagainya. Itu memang dirancang. Namun masa telah berubah, suasana juga telah berbeza. Jadi anak muda kena berani tukar pemikiran, belajar universiti sampai habis, kena berniaga. Dalam pemikiran semasa belajar tu lagi dah ada dalam kepala nak perniagaan apa yang kita minat, yang kita rasa kita boleh ceburi. Jadi daripada situ baru kita boleh rancang. Kita boleh mula merancang step by step, langkah demi langkah, apa kita nak buat sebagainya, sehingga bila kita keluar daripada universiti, kita dah ada perancangan, kita dah tahu apa kita nak buat.
Yang keduanya, sudah pasti bila kita nak memulakan perniagaan perlukan dana, perlukan modal. Dan modal ni pula sama ada kalau macam Cikgu Syafiq tak apalah beruntung sebab ada gaji, boleh simpan sikit-sikit, boleh gunakan, boleh dapat pinjaman, boleh mula sikit-sikit. Tapi kalau kita keluar daripada universiti tak ada kerja, nak mula berniaga, nak cari modal mana? Okey, jadi daripada peringkat di pihak kerajaan, sebenarnya banyak ruang. Memang kerajaan pun melihat perniagaan untuk belia ini dan IKS perlu diperkemas dan dipertingkatkan. Sebab tu dalam belanjawan, saya contoh sikit. Dalam belanjawan Dewan Undangan Negeri baru ini di Pahang, kerajaan negeri memperuntukkan 10 juta ringgit untuk pembangunan belia. Termasuk di dalam 10 juta itulah belia niaga. Jadi tabung pembangunan belia boleh didapati dan boleh digunakan sebagai sumber untuk mendapat modal. Yang kedua, seperti mana cikgu sebut, tekun juga menyediakan peluang untuk memperkembangkan perniagaan. Mungkin bukan untuk permulaan, tapi untuk nak memperkemas dan memperkembangkan perniagaan. Dia ada tabung pembangunan usahawan. Kita ada juga SME Corp untuk macam kalau Cikgu Syafiq ada kilang, nak kembangkan kilang sebagai IKS, SME Corp menyediakan peluang untuk dana tersebut. Kemudian kerajaan pusat juga menyediakan program penjana yang dipanggil program penjana yang bagi peluang untuk menjana balik ekonomi negara ini, dan siapa-siapa berminat untuk berniaga hantar sahaja proposal, didapati viable atau berdaya maju, dia akan diberikan suntikan modal. Maka banyak sebenarnya sekarang ini kita boleh dapatkan bantuan-bantuan untuk sesiapa yang berminat berniaga, khususnya para belia, mereka yang telah kehilangan pekerjaan, yang boleh dan berminat untuk berniaga, boleh. Kalau baru nak belajar berniaga pun ada. Ada skim untuk dipanggil sebagai upskilling. Yang ini perkeso bagi untuk latih orang yang bekerja yang telah hilang kerja ni dengan skill-skill termasuk perniagaan. Kemahiran-kemahiran apa yang dia boleh belajar dan bagaimana untuk nak meneruskan kehidupan dia selepas ini. Jadi Cikgu Syafiq, rasanya Cikgu Syafiq boleh mula berfikir ataupun merancang mulai tahun 2021 apa yang seterusnya dibuat dengan perniagaan kereta sewa dan juga perniagaan cincau tu. Jadi saya bagi pihak TV Makmur, saya ucap ribuan terima kasih Sama. di atas kesudian untuk bersama dengan kami berkongsi banyak benda yang boleh dikutip oleh para pendengar dan para penonton, pengalaman dan juga peristiwa-peristiwa ataupun pengajaran-pengajaran yang boleh dikutip dan apa yang anak-anak muda terutama sekali boleh buat. Jadi saudara penonton sekalian, demikianlah siri kali ini Lakaran Kehidupan bersama dengan kita Cikgu Syafiq berkongsi pengalaman beliau. Merupakan seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau juga berniaga dengan memberikan perkhidmatan kereta sewa. Siapa-siapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan kereta sewa di sekitar Kuantan, boleh hubungi nombor yang kita paparkan di layar kita sebentar tadi dan juga sekarang. Begitu juga bagi mereka yang ingin mendapatkan makanan cincau. Juga beliau mengusahakan perusahaan makanan cincau, boleh didapati di pasar raya dan boleh juga hubungi beliau di nombor yang kita paparkan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Syafiq. Sama-sama. Dan semoga rancangan kali ini mendapat manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri Lakaran Kehidupan minggu hadapan dengan tetamu kita berkongsi pengalaman dan pengajaran untuk kita kutip bersama. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi